Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini, hari Jumaat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Hijr, bermula dari ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya, dia yang berada di atas agama dan sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita dirizkikan oleh Allah pada pagi ini dapat lagi kita baca beberapa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim untuk dijadikan bekalan kita nantilah di hari akhirat dan untuk menjadi panduan kepada kita di dalam kehidupan kita di dunia ini.
Baik, ayat yang kita baca hari ini ayat yang ke-41. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah satu jalan yang lurus yang aku akan tetap memeliharanya. Berarti ayat ini Allah bersetuju dengan permintaan iblis untuk dilanjutkan umurnya dan untuk iblis ni menggoda manusia serta berusaha menyesatkannya. Jadi Allah Ta'ala kata hadza siratun alayya mustaqim. Ini jalan yang lurus yang aku akan pelihara. Maknanya kita bersetuju di atas perjanjian inilah maknanya. Cuma Allah Ta'ala kata inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultanun, tidaklah ada bagimu sebarang kekuasaan untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri. Iaitu orang-orang hamba Allah ni, orang-orang yang Allah bagi hidayah kepada mereka, maka kamu tidak ada jalan untuk menyesatkan mereka. Okey? Kamu tidak ada jalan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Sebab tu orang yang beriman, mereka senantiasa berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lalu Allah akan menghalang mereka. Sebab ini perjanjian syaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Hamba Allah, syaitan tak boleh nak sesatkan. Wa qad awrada Ibnu Jarir hahuna an Yazid ibn Qasid. كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجا من قراهم فإذا أراد النبي أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى فما كتب الله له ثم سأله ما بدا له فبين نبي في مسجد إذ جاء عدو الله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت فقال عدو الله أرأيت الذي تعوذ منه فهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فردد ذلك 3 مرات قال عدو الله أخبرني بشيء تنجو منه فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم 2 فأخذ كل واحد منهما على صاحبه فقال النبي إن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين قال عدو الله قد سمعت هذا قبل أن تولد قال النبي ويقول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Baik, Ibnu Jarir menceritakan kisah bagaimana seorang Nabi berdialog dengan iblis. Ringkasan daripada kisah tersebut, syaitan atau Nabi itu tanya, apa yang boleh mengalahkan kamu dan apa yang boleh kamu kalahkan anak Adam. Jadi ringkasannya, Iblis kata yang boleh mengalahkan dia ialah bila seorang tu kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan yang boleh mengalahkan anak Adam, macam mana cara dia boleh kalahkan anak Adam? Dia kata akhudhuhu indal ghadab wal hawa. Aku ambil peluang untuk sesatkan dia waktu dia marah dan melalui hawa nafsu. Tanya dia marah, batu. Dalam sunnah pun hadis Nabi SAW, bila Nabi tengok tamu, orang tanya Nabi satu amalan dalam Islam yang dia tak tanya dah orang lain selepas Nabi. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Nabi kata, dia kata lagi jangan marah, lagi jangan marah. Nabi sampai 3 kali jangan marah. Dan bila ada seorang lelaki marah, Nabi SAW kata, aku tahu satu perkataan, kalau dia ucap, hilang marah dia.
ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Ibnu Jarir mendatangkan riwayat dia, cerita Nabi dahulu, Allahu Ta'ala alam lah. Tapi Ibnu Jarir menyatakan dalam tafsir dia tentang kisah seorang Nabi yang mana dia kata iblis kata yang boleh mengalahkan iblis ialah bila hamba tu kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni apabila kamu berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana dia boleh kalahkan anak Adam? Bila anak Adam tu marah dan juga ikut hawa nafsu. Baik, jadi Allah Taala kata inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Hamba aku kamu tak boleh nak ganggu. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali yang ikut kamu dari orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Seterusnya, dan sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurut kamu tadi. Siapa yang ikut syaitan, maka tempat mereka adalah neraka Jahannam. Ni neraka Jahannam. Sebab di situlah tempat iblis. Dan laha sab'atu abwab. Neraka itu ada 7 pintu. Dan ayat ini merupakan dalil bahawa neraka ada 7 pintu. Kalau syurga ada berapa pintu? 8 pintu. Dalam hadis Nabi kata dia diberi pilihan, orang yang ambil wuduk, lepas wuduk dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tu, dikatakan baginya masuklah kepada mana-mana pintu syurga yang 8 yang dia nak masuk. Jadi syurga ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu. Dan pintu-pintu ni besar, tu pun bersesak-sesak manusia. Nak masuk syurga ni bersesak-sesak manusia nak masuk syurga. Ramainya ahli syurga. Ahli neraka lagi ramai daripada ahli syurga. Allahul musta'an. Baik. Kullun yadkhulu min babin bihasabi amalih. Setiap orang atau setiap penghuninya masuk ke dalam neraka dengan kadar amalannya. Dalam kitab syurga dan neraka yang kita baca di Masjid Syafi'i itu, antara gambaran syurga yang pertama ialah syurga ni banyak peringkat dan banyak tahap azabnya. Ada ada neraka yang paling ringan azabnya dan ada neraka paling dalam azabnya. Paling dalam neraka untuk orang munafik. Paling ringan neraka untuk salah seorangnya Abu Talib. Yang paling ringan tu pun api tu sampai buku lali, atau diletakkan bara api di tapak kaki tu, dengannya menggelegak otaknya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung dengan Allah dari azab neraka walaupun seringan-ringannya kita tak sanggup. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang bertakwa pula, orang-orang yang mengikut jalan Nabi, tidak ikut syaitan ni. Okey. Allah cerita pula gambaran ahli syurga. Setelah dia cerita gambaran ahli neraka sedikit, dia cerita pula gambaran ahli syurga. Innal muttaqin. Okey. Ahli syurga ni, orang bertakwa ni, orang yang tak ikut syaitan lah. Okay. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga, fi jannatin wa uyun, dan mata air yang terpancar padanya. Tadi surah Al-Insan kita baca pun ada cerita mata air. Mata air
kana mizajuha kafura. Mizajuha ni, mizaj ni campuran. Campuran dia kafur. Kalau bahasa kita campuran ni orang panggil apa? Koktail. Dalam syurga pun ada koktail. Cuma koktail syurga tu tak samalah koktail dunia. Koktail kita, kalau koktail kita letak buah, susu cair, susu pekat, campur-campur buah, potong-potong jadilah koktail kita. Kalau orang minum arak, koktail dia lain pula. Dia ada koktail dia, campur-campur jenis nama-nama macam-macam lah. Dia punya koktail, campur tu, campur ni. Lepas tu goncang, nampak dia panggil koktail dia. Dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kana mizajuha kafur. Minuman syurga ni ada campuran dia. Kita panggil lah koktail, dia Allah Ta'ala tak panggil dah koktail. Nak suruh bahasa, nak suruh faham, dalam syurga ni minuman dia ada campuran. Campurannya apa? Campuran mata air. Kana mizajuha kafur ainan yashrabu biha ibadullah. Kafur tu sejenis mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira. Sungai ada 4 dah rasa lain-lain. Sungai susu, madu, arak yang tidak mabuk, air yang lazat diminum. Ada pula uyun, mata air. Dan mata air ni rasanya hak ni sedap cara dia, hak ni sedap rasa dia, hak ni sedap rasa dia. Sebab apa? Mizaju. Sebab tu Allah Ta'ala kata dia dicampur. Mata air pun rasa sedap, ada campuran. Ada yang disebut sebagai ainan fiha tusamma salsabila. Mata air yang dinamakan dia salsabil. Okey. Ada juga yang disebut wa mizajuhu min tasnim, dan campuran dia juga adalah tasnim. Jadi ada campuran, ada minuman campur kafur, ada minuman campuran tasnim, ada salsabil. Semua ni ada rasa dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata mizaj. Mizaj ni campuran. Dicampur-campur minuman syurga. Hak ni rasa lain, hak tu rasa lain. Enak diminum. Baik. Jadi uyun di sini, perkataan uyun bukan satu, tapi banyak mata air. Dan setiap mata air rasanya sedap. Berbeza dengan satu sama lain. Tak sama. Sebab dalam syurga ni tak ada nikmat yang sama. Senantiasa sedap. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam syurga dengan sejahtera dan aman. Masuklah ke dalam syurga bisalamin aminin. Okay? Dengan salam, dengan selamat sejahtera serta beroleh keamanan. Serta beroleh keamanan. Okey. Mereka dipersilakan oleh malaikat, dia kata. Dalam terjemahan ni, mereka dipersilakan oleh malaikat. Ada tulis itu? Tak ada. Dalam tafsir Pimpinan Rahman ni, dia tulis mereka dipersilakan oleh malaikat dalam kurungan. Maknanya dia dalam kurungan tu tafsiran dia lah. Masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera. Okay? Salam sejahtera dan beroleh keamanan. Sejahtera daripada penyakit. Sejahtera daripada keburukan. Tak ada perkataan kotor. Sejahtera semua serba-serbi. Aminin dalam penuh keamanan. Dari ketakutan dan dari rasa takut dikeluarkan. Dari rasa terputus dan juga rasa binasa. Kita ada nikmat, ada juga rasa nanti kan hilang nikmat kita. Ada nikmat rasa melaka terputus nikmat tu. Atau dapat tu kita bila nak keluar daripadanya. Kita duduk di hotel,
Duk ingat masa check out. Kena check out ni pukul 2 kena check out. Pukul 12 kena check out. Duduk dalam dunia istana besar mana pun kena mikir check out juga. Besar dah rumah kita tapi duk mikir satu hari kita. Adalah rasa bimbang, rasa takut. Okey. Ataupun rasa binasa. Rasa rumah yang kita bina tu tiba-tiba terbakar, berlaku runtuhan, rosak tu rosak ni. Dalam syurga tak ada dah, aman daripada semua tu. Tak cukup dengan tu, Allah Taala kata apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ayat ni syok ni. Ni ayat ni memang syok. Ayat ni kami akan cabut dari hati mereka perasaan hasad dengki sehingga mereka menjadi bersaudara dalam suasana kasih mesra serta mereka duduk di berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing ala sururin mutaqabilin, duduk di atas pelamin masing-masing bertemu sesama mereka. Bertemu sesama mereka. Mana dia punya ni? Ala sururin, tak sebut sini. Baik. Ayat ni merujuk kepada satu hadis. Okey. Yang mana Nabi SAW menceritakan yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Apabila orang mukmin selamat daripada neraka, maka mereka ditahan di satu tempat di antara syurga dan neraka. Mereka ditahan di satu tempat dipanggil qantarah, di antara syurga dan neraka. Lepas je neraka, ada satu persinggahan sebelum mereka masuk ke dalam syurga. Yang duduk dekat persinggahan tu semuanya orang-orang mukmin. Tak ada orang kafir. Pergi mana orang kafir? Orang kafir dah masuk dalam neraka. Sebab qantarah ni selepas titian sirat. Titian sirat ni di atas neraka. Ataupun selepas neraka, yang mana atas neraka ada titian sirat. Padang mahsyar sebelum titian sirat. Jadi daripada padang mahsyar mereka akan dihitung, hisab, kemudian dibawa meniti titian sirat. Ringkas ceritalah. Adapun orang-orang kafir, mereka ni tak ada hisab. Tak ada hisab. Orang kafir tidak dihisab. Kalau orang kata masuk syurga tanpa hisab, ada 70,000 orang Islam masuk syurga tanpa hisab. Orang kafir masuk neraka tanpa hisab. Mereka tidak akan dihitung oleh Allah. Allah tak akan berbicara pun kepada mereka. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Allah Ta'ala pun tak tengok. Dibiarkan. Al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadha. Hari ini kami lupa kepada mereka sebagaimana mereka lupa kepada Allah, ataupun mereka lupa akan hari pertemuan ini. Jadi mereka tu dibiarkan begitu. Dan Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka. Mana mereka tidak akan ditimbang, tidak akan dibicara oleh Allah. Allah Ta'ala tak pandang mereka. Mereka dihumban ke dalam neraka tanpa hisab. Yang tu Allah Ta'ala tahulah malaikat. Moga mereka ni masuk neraka, bukan dia pergi masuk ikut pilihan dia. Aku nak masuk neraka ikut pilihan ni, tak. Mereka ni disebut diseret ke dalam neraka. Mereka dihumban ke dalam neraka dalam keadaan diseret. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi
ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang diseret dekat muka dia, berjalan dengan muka dia, diseret ke dalam neraka. Jadi mereka ni akan dicampakkan ke dalam neraka mengikut dosa-dosa mereka. Adalah tu pintu-pintu mana tu, wallahu taala alam. Dia bukan pilih. Yang boleh pilih ni ahli syurga je. Mereka ni tak ada pilihan. Mula-mula sekali di padang mahsyar kategori mudah. Orang beriman belah kanan. Siapa sembah Allah belah kanan. Siapa sembah selain Allah, dia duduk sebelah kiri. Tak kiralah Tuhanmu siapa. Ada dua je, ashabul yamin, ashabul shimal. Yang yamin semua sembah Allah. Lain daripada Allah, ashabul shimal. Yang ashabul shimal selain daripada orang yang beriman kepada Allah ni, mereka ni akan diperintahkan minta tolong dengan Tuhan kamu. Allah pun tak nak cara daripada kamu. Akhirnya mereka di situ penyesalan mereka berlaku dan mereka tidak dapat diselamatkan. Okey. Adapun orang beriman, dia dah pergi sampai ke neraka. Kemudian nak lepas neraka ada titian sirat. Tak ada jalan lain. Tu je ada. Depan mereka neraka, merentasi neraka titian sirat. Ujung tu sana syurga. Nak selamat daripada neraka kena lalu titian sirat. Tak ada jalan lain, tak ada jalan lain. Mereka pun pergi. Ada pergi sepatas kilat. Sekelip mata. Seperti angin. Ada yang seperti naik kuda. Ada yang berjalan, berlari. Ada yang berjalan, ada yang merangkak. Ala kullin, sehinggalah semua yang kategori ni habis sampai, mereka pun lepas dah neraka. Semua orang mukmin akan lalu neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, wa im min syai'in Allahu Akbar. Dalam surah Maryam kita dah baca tu. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Surah Maryam. Okey. Cuba tengok surah Maryam. Semua orang mukmin akan masuk melalui, bukan masuk. Melalui. Surah Maryam ayat 71. Surah Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun daripada kamu kecuali mesti lalu. Mesti melalui neraka jahanam. Kemudian thumma nunajjil ladzina taqaw. Allah selamatkan siapa yang bertakwa. Makna semua orang mukmin ke orang tak mukmin ke akan lalu neraka. Yang tak mukmin terhumban ke dalamnya. Orang mukmin lepas pun tak ada jalan lain, ada satu je jalan nak selamat. Di atas neraka tu ada satu laluan yang halus, jauh, panjang, kita pun tak nampak ujung dia. Berapa ratus tahun perjalanan, wallahu ta'ala alam. Neraka ni besar, luas. Tengah-tengah tu ada laluan kecil je, halus. Orang mukmin diberi cahaya, nampak, boleh nampak. Orang munafik kata, tunggu dulu kami nak tumpang cahaya kamu. Akhir sekali dia halau, balik cari cahayamu sendiri. Mereka pun lalu dalam keadaan susah payah tu, ada yang Allah bagi kemudahan, sampailah di hujung tu sampai. Kita boleh bayang tak? Ada orang Islam yang jatuh juga. Ada orang Islam yang jatuh. Setelah daripada dia dihisap dan sebagainya, dia orang Islam tapi sampai tu jatuh. Jatuh tu yang orang kafir duduk dalam tu kata, sama je orang Islam orang kafir sama je. Yang kita baca di awal surah Al-Hijr. Sehingga bila Allah dengar, Allah marah. Allah dengar orang mukmin jatuh, orang kafir dalam neraka tu ejek orang mukmin. Dia kata sama je mu sembah Tuhan, aku sembah berhala, dua-dua duduk dalam neraka juga. Allah dengar macam tu, Allah marah. Bila Allah marah, Allah keluarkan, Allah ampunkan orang mukmin dan Allah keluarkan dia daripada neraka. Orang kafir kata masa tu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Surah Al-Hijr yang kita baca dalam ayat yang kedua. Dia kata
Orang mukmin, orang kafir kata, laukan, kalaulah dulu kami orang Islam juga. Okey, ringkasnya sampai ke hujung. Semua sekali dikumpulkan pula sekali lagi. Dan hadis ni riwayat Bukhari, Nabi kata, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka ditahan di satu tempat antara syurga dan neraka. Tujuan apa? Fayuqtassu bi ba'dihim min ba'din madhalimu kanat bainahum fid dunya. Mereka diadili pula, dibalas kezaliman yang berlaku sesama mukmin selama mereka hidup di dunia. Habis itu tak cukup dah hisap di hayat di awal tadi, di padang mahsyar tak cukup hisap. Tak. Sebab Allah Ta'ala ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak buat. Apa dia? Ni ayat yang kita baca ni. Iaitu Allah nak cabut semua rasa perasaan benci, hasad dengki di kalangan mereka. Hatta idza hudzibu wa nuqqu, apabila mereka dah suci bersih, tak ada rasa benci, tak ada rasa marah, tak ada rasa apa, sesama mukmin ni dah saling berkasih sayang dan semua, barulah mereka dimasukkan ke dalam syurga. Sebab apa? Tak akan masuk syurga orang yang ada perasaan hasad dengki. Di caranya, depan syurga tu settle. Settle macam mana? Dalam riwayat Abu Ya'la, diriwayatkan bahawa pada satu hari Nabi SAW tertawa. Nabi ketawa. Sahabat tanya, Rasulullah, kenapa Rasulullah ketawa? Rasulullah kata, aku ketawa sebab ada dua orang yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, lalu salah seorang mengadu, ya Allah, dia ni ada buat salah dengan aku di dunia. Jadi Allah Taala kata, ambillah kebaikan dia. Orang tu kata kebaikan dia dah habis. Yang fulan mengadu ni kata, biarlah dia ni pikul dosa aku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, cuma tengok atas. Bahasa saya mudahlah ni, kefahaman. Tengok atas tu, tengok istana daripada emas. Sekali Nabi, orang tu tanya, ya Allah, milik Nabi manakah syurga itu? Pasal terlalu indah, dia ingat syurga tu milik Nabi. Atau dia kata milik siddiqin, manakah syurga itu? Syurga yang tinggi di atas langit, kemudian dibuat daripada emas. Dia sangka sama ada milik Nabi atau milik siddiqin. Allah Ta'ala kata, milik siapa yang boleh bayar harganya? Dia kata, siapa yang boleh bayar harganya? Allah Ta'ala kata, kamu. Dia kata, aku. Dengan apa? Dengan kemaafanmu pada saudaramu. Lalu dia kata, kalau macam tu ya Allah, aku maafkan dia. Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam syurga dan pimpinlah tangan saudaramu masuk bersama. Itu caranya Allah Ta'ala akan mengadili orang mukmin. Sama-sama mukmin ni mereka bermaaf-maafan sehingga akhirnya dua-dua masuk syurga. Di saat itu, apa yang berlaku qantarah, neraka dah habis dah. Tak ada dah. Neraka dah lepas. Tapi apa yang berlaku, Allah memberikan tawaran syurga kepada orang-orang yang memaafkan saudaranya. Sebab tu saya pesan semua, kita sendirilah. Walaupun kita ni kadang-kadang ada marah juga orang-orang Islam, orang mukmin, tapi jangan benci kepada orang mukmin sampai kita ni tak jumpa dah di akhirat. Kita kata tak apalah, aku jumpa nanti di akhirat. Mungkin kata gitu kepada orang mukmin tu maksud apa? Maksud apa? Maksud kita nak suruh dia masuk neraka ke kita nak masuk syurga ke lagu mana? Atau macam mana? Kalau orang tu kata kita jumpa di hari akhirat dengan harapan orang tu masuk neraka, kita masuk syurga, maka kita tak sempurna lagi iman kita. Sebab orang mukmin takkan dia mengharapkan orang mukmin lain masuk neraka. Betul tak? Melainkan kalau dia kata kita jumpa di akhirat, maknanya dia nak minta keadilan dengan Allah. Tapi dia agak tahu, dia kena tahu, sampai di hari akhirat, keadilan dia ialah Allah suruh dia maafkan juga. Jadi baik maaf di dunia, lagi besar pahala dia daripada maaf di akhirat.
Waktu arwah Tok Guru ni Aziz ni macam-macam orang kata kat dia. Tapi dia kata waktu dia dah tak jadi menteri besar dah, dia pencen dah. Semua orang kata ke hamba dulu, hamba maaf belaka. Pasal apa? Hamba malah duk tangguh-tangguh nak masuk syurga payah. Nak masuk syurga ni payah. Pasal salah sekali kita, Allah Ta'ala suruh kita maaf juga orang mukmin. Siapa nak gimana? Sama-sama mukmin. Kita benci punya benci, tengok-tengok dia mukmin. Akhirat nanti Allah akan cabut rasa benci tu. Masuk syurga sama-sama. Baik kita maafkan di dunia, kita dapat pahala lagi besar. Cash. Dapat dunia lah ni cash. Ada saya pun ada juga kayak nantilah kita jumpa akhirat besok. Ada seorang kata, tak payah ustaz. Lepaslah di dunia. Allah tahulah tu nak bagi pahala lagu mana kat kita, banyak lagi. Lagi banyak Allah Ta'ala bagi pahala kat kita. Kalau kita lepaskan, maafkan dia, lagi banyak Allah Ta'ala bagi. Jadi orang mukmin kesudahan dia ni, akhirat dia ni. Ayat surah Al-Hijr, nombor ayat berapa? Ayat 47. Mereka akan dicabut dari hati mereka perasaan hasad dengki. Sehingga mereka menjadi saudara dalam suasana kasih mesra. Serta mereka duduk di dalam syurga berhadapan di atas pelamin atau dalam keadaan mereka ni bersukaria. Bahagia dah. La yamassuhum fiha nasabun. Mereka tidak akan disentuh susah payah dalam syurga. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya. Ini kenikmatan yang paling utama. Di mana Allah Ta'ala kata dalam riwayat Imam Muslim, dalam hadis Nabi SAW bersabda, akan dikatakan, wahai ahli syurga, bagi kamu kesihatan, kamu tidak akan sakit buat selama-lamanya. Dalam syurga tak ada sakit, sehatnya. Tak ada batuk, tak ada demam, tak ada COVID apatah lagi tak ada. Kamu hiduplah kamu selama-lamanya, kamu tidak akan mati. Sakit tak ada, mati pun tak ada. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu. Kamu akan tashibbu ni maknanya syaib, jadi lanjut usia, panjang umur, bukan lanjut usia lah. Kamu akan panjang umur tapi tak tua. Panjang umur tapi tak tua. Berapa dah umur kamu? 1000 tahun. Nampak muda je. Kalau kita lain berapa umur? 40 tahun. Nampak umur macam 60 je tua. Uban macam. Kita nampak gitu. Dalam syurga ni berapa umur? Lepas 10,000 tahun. 10,000 tahun dah dulu ni. 10,000. Ya ke 10,000? Tak sedar dah umur ni. Lanjut panjang umur tapi tak tua. Wa inna lakum an tuqimu fala tad'anu. Mana duduklah dalam syurga ni senang bersenang-senang. Tak ada dah susah payah dalam syurga. Nikmat. Nabi ibadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak dan Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabarkanlah kepada hamba-Ku wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan azabku juga adalah azab yang pedih, yang tak terperi sakitnya. Jadi Allah ni antara dua sifat tu kita kena ingat. Allah ni Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Tapi dalam masa yang sama, Allah juga maha keras azabnya. Tapi yang mana lebih besar, rahmat kasih sayang Allah lagi luas daripada kemurkaannya. Jadi sebab tu kita orang beriman kepada Allah, jagalah iman kita. Dan jagalah amal kita. Senantiasalah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita untuk beramal dengan amal salih. Walaupun kita tahu setiap orang mukmin masuk syurga akhirnya, tapi kita tak sanggup andai tiba-tiba dengan sebab dosa yang ada
Allah hukum kita barang sedetik di dalam neraka, tak mampu. Sebab tu kita minta senantiasa keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan paling utama kita minta agar iman kita ni tetap dalam hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Minta agar tetap iman, mati dalam keadaan Islam, dan diberikan taufik untuk beramal dengan amalan salih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Baik, kita berhenti pada ayat tu. Ayat yang ke berapa? 50. InsyaAllah ayat 51 tu kita akan baca pada besok, pada hari Isnin, cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.